الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan sambung bab yang ke-6, bab yang panjang sekali. Dan topik yang kita akan bicarakan pada malam ini adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ya. Jadi di antara adab-adab membaca Al-Quran adalah kita bila mana nak baca Al-Quran, kita memandang kepada mushaf, kita melihat kepada Al-Quran. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama daripada membacanya dengan lintasan hati. Maksud lintasan hati ini bererti menerusi hafalan, ya? Tak tengok Quran. Kerana melihat mushaf merupakan ibadah yang dituntut. Melihatnya saja dah dituntut, ya. Lalu terhimpunlah ibadah, bacaan dan penglihatan, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Imam An-Nawawi bagi tahu kepada kita dua perkara. Di antara adab-adab baca Al-Quran, tengok mushaf, tengok Quran. Yang kedua, Imam An-Nawawi bagi tahu alasannya, sebabnya kenapa kita tengok mushaf. Kerana berganding di situ dua amalan, dua ibadah. Pertama, lisan kita baca Quran.
Yang kedua, mata kita memandang Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasakan, ya. Tengok Al-Quran itu, pandang Al-Quran itu bukan sekali-sekala, tapi selalu-selalu, tiap-tiap hari. Bukan sehari sekali, tapi setiap hari banyak-banyak kali, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, harap sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat baca Al-Quran, dapat pandang Al-Quran tiap-tiap hari. Kerana Al-Quran akan jadi syafaat buat kita pada hari kiamat nanti. Kata Al-Imam An-Nawawi, pandangan inilah yang dilontarkan oleh Al-Qadhi Husain daripada kalangan ulama mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ramai salaf. Ramai ulama-ulama yang terdahulu pun bersetuju dengan pandangan ini. Bila baca Quran, tengok mushaf, ya. Tapi nanti ada pengecualian, saya bagi tahu kejap lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa ramai sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, dan mereka tidak suka keluar jika ada hari yang berlalu tanpa mereka melihat mushaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, diorang rasa tak senang hati, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak senang duduk kalau hari itu tak pandang Al-Quran, ya. Kalau kita macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak senang hati kalau tak tengok telefon, tak tengok TV, tak senang hati, kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita doa pada Allah, ya Allah, bagilah kami hati yang tidak senang hati bila mana kami tak dapat baca Al-Quran, ya. Tak senang hati, resah, gelisah tak baca Al-Quran. Sebab kita takut kita terbalik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak baca Al-Quran, biasa-biasa saja, tak tengok telefon, gelisah. Terbalik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, patutnya tak tengok telefon, biasa-biasa saja. Kerana apa? Kerana mesej di dalamnya adalah kalam manusia. Tapi bila kita pandang Al-Quran, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Daud meriwayatkan perbuatan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ini daripada ramai salaf, dan aku tidak menjumpai khilaf dalam hal ini. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, seolah-olah dia mendapati memang para ulama-ulama yang terdahulu memang memandang mushaf ketika membaca Al-Quran. Baik, Allah suka saya sebutkan perkara ini bahawa kata-kata Al-Imam An-Nawawi bersifat umum untuk semua orang, tetapi berbeza dengan para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran amalannya agak berbeza. Kerana apa? Kerana mereka mesti berlatih, bahkan mereka telah dilatih untuk membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, tanpa melihat Al-Quran. Itu adalah cara untuk mereka menguatkan hafalannya, mengasah hafalan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah orang yang hafiz Al-Quran, baca Quran, tengok mushaf, maka dia tidak mengasah hafazan dia. Jadi dia tak boleh pastikan yang dia baca tu sebab dia ingat ataupun sebab dia tengok mushaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Syekh Dr. Aiman Suwaid, dia kata tidak sesuai cara ini bagi penghafal Al-Quran, kerana orang yang hafal Al-Quran perlu murajaah, ulang Quran tanpa melihat mushaf, ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan bererti langsung tak tengok, ya. Yang digalakkan adalah bawa mushaf ke mana-mana, ya. Menjadi amalan-amalan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para penghafal Quran ni, kalau dilihat mereka tu ke mana-mana saja membawa Al-Quran, mushaf, ya, bukan yang dalam telefon saja, ya. Kerana kadang-kadang kita kata tak apa, saya bawa telefon, saya bawa Quran ada dalam telefon, bawa Quran ada dalam telefon, tapi masalahnya tak buka-buka, ya. Jadi mushaf itu dibawa ke mana-mana saja. Kemudian bila dia murajaah, dia cuba ingat, hafal. Apabila tak ingat, tersangkut, terlupa, tersasul,
Kadang-kadang Quran ni dia ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang hampir-hampir sama. Jadi takut dia melencong kepada surah yang lain, baru dia buka Quran, mushaf, tengok, oh okey, tersilap tadi, ataupun oh betul ni, tak ada silap tadi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tengok juga mushaf, tetapi ada fungsinya, bukanlah melihat sepanjang masa. Jadi di sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun secara umumnya dikata para penghafal Al-Quran itu membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, itu yang terbaik. Tetapi kalau ada para penghafal Al-Quran, saya nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua yang menghafal Al-Quran, kalau tak ingat Al-Quran, ya, bila ada hafalan-hafalan yang lupa, tengok Quran. Kena tengok juga Quran, kena baca juga. Jangan cakap yang saya tak ingat lah, saya dah lupa. Bila dah tak ingat dan lupa, lepas tu tak nak tengok Quran pula, tak boleh, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena terus baca Quran. Kalau tak boleh baca mengikut hafalan, kena tengok mushaf ketika membaca Al-Quran. Baik. Kemudian ada perbahasan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Pandangan para ulama, mana sebenarnya untuk orang yang hafal Quran, mana yang sebenarnya lebih afdal, ya? Tengok Quran ke tak tengok sebenarnya? Jika ada orang berkata keadaan tersebut berbeza mengikut individu, cara membaca Al-Quran dengan melihat mushaf diutamakan bagi orang yang memiliki kadar yang sama pada sifat khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran, ketika melihatnya dan dengan lintasan hati. Macam ni, kalaulah seseorang tu dia hafal Quran, dia nak baca, contoh dia nak baca surah As-Sajadah, nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah Al-Waqi'ah, ataupun apa-apa surah yang dia hafal. Apa yang dikira di sini adalah kadar khusyuk dia, ya, kadar khusyuk dia. Kalaulah dia baca Quran, ya, tengok Quran, khusyuk dia 100%. Kalau dia baca Quran, tak tengok Quran pun 100%. Dua-dua sama je, tak ada beza. Dia baca tengok ke, tak tengok ke, dua-dua khusyuk, khusyuk yang sama. Maka di situ alang-alang dua-dua khusyuk, maka tengoklah Quran. Ya. Sebab indikator dia adalah mana yang kamu lebih khusyuk. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, manakala cara membaca Al-Quran dengan lintasan hati diutamakan bagi orang yang tidak memiliki sifat khusyuk dan tadabbur yang sempurna ketika membacanya dengan melihat mushaf. Ya. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya terus bagi contoh, ya, contoh. Bila imam-imam ni, terutamanya lah biasanya dalam Ramadan, bila kita solat sunat tarawih, kita baca ayat panjang-panjang, kan? Jadi di situ tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pengalaman saya, dia ada dua keadaan lah, ya. Ini saya kongsikan saja tanpa ada apa-apa perasaan, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, biasanya kalau kita jadi imam tarawih dan kita membaca dengan bacaan yang panjang, kita lebih khusyuk bila tak tengok mushaf, ya, sebab kita tak terikat dengan baris-baris dia, kita dah sampai mana, kita baca saja. Sebab kita fokus, kita kena baca ikut hafalan tu. Kita nampak Al-Quran walaupun kita tak tengok Quran. Jadi itu khusyuk lah. Okay? Jadi itu lebih baik sekiranya rasa macam tu. Tetapi ada keadaan lebih baik tengok Al-Quran bila mana hafazan kita kurang mantap. Contohlah satu malam tu tak sempat nak ulang betul-betul, macam tak confident, kalau baca takut sangat. Itulah di antara perasaan yang dialami oleh imam, nak baca bacaan yang panjang, berdebar kalau alamak macam mana kalau sangkut ni, alamak tempat ni tak berapa lancar lagi. Jadi ketika itu perkara-perkara yang difikirkan tu telah mengganggu khusyuk dia. Jadi waktu tu lebih baik dia tengok pada mushaf. Tapi kalau dia jenis confident, lancar, istilah dia masyi, waktu tu jangan tengok Quran lagi, kerana insya-Allah tanpa melihat mushaf itu lebih khusyuk, insya-Allah, macam tu, ya. Jadi ada keadaan dia boleh tengok mushaf, ada keadaan tak perlu tengok mushaf, bergantung kepada kekhusyukan kita dan sejauh mana kita boleh tadabbur dengan ayat tersebut. Kalau tak payah tengok lagi bagus, maka jangan tengok. Lalu dikatakan, jika dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf,
dan ia boleh meningkatkan sifat khusyuk dan tadabburnya, maka pastilah ini suatu pandangan yang baik, ya. Jadi bila dia baca Quran, boleh jadi saja sebaliknya macam saya katakan tadi, dia memang lancar, dia memang bagus, dia dah ulang bagus, tapi dia rasa bila dia tengok mushaf dia lebih khusyuk, bila dia tengok mushaf dia lebih memahami ayat Al-Quran itu, maka keadaan ini lebih bagus, ya. Jadi kita tak boleh nak judge orang, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Tengok tu ustaz tu hebat, kenapa dia baca Quran tak tengok mushaf? Seorang lagi kita kata ustaz tu tak berapa sangat, sebab apa dia tengok mushaf? Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itu terpulanglah pada dia kan, ya. Mudah-mudahan kita husnuzan pada dia, sangka baik pada dia, dan kita rasa boleh jadi dia lebih khusyuk, dia lebih tadabbur bila dia tengok mushaf. Macam itulah, ya. Kita ni kena bersangka baik selalu dengan orang lain. Namun pandangan yang lebih jelas, ya, yang jelas adalah ucapan dan perbuatan salaf adalah yang dimaksudkan pada perincian masalah ini, iaitu Al-Imam Nawawi lebih cenderung bahawa secara umumnya membaca Al-Quran dan melihat mushaf itu lebih afdal kerana ia menggabungkan beberapa ibadah dalam satu masa, iaitu ibadah membaca Al-Quran dan ibadah melihat Al-Quran. Doa pada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami boleh baca Al-Quran tiap-tiap hari, dan kami gunakan mata kami, ya Allah, untuk melihat mushaf tiap-tiap hari. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana selalu kita dengar pesan tuan guru kita Datuk Ustaz Abdul Rahim, ya, pandang Al-Quran, jangan pandang saja tapi baca, ya. Kerana hak mata itu ada 3, ya. Melihat Al-Quran, melihat Kaabah, dan melihat kedua orang tua kita dalam penuh rasa sayang pada mereka, cinta pada mereka, redha pada mereka, macam tu, ya. Melihat mereka saja dah beroleh pahala, melihat mushaf saja dah dapat pahala, melihat Kaabah dah dapat rahmat daripada Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki buat kita dapat lakukannya ketiga-tiganya serentak, ya. Bila mana kita melakukan ibadah umrah ke, ibadah haji ke, ya, sama-sama kita bawa orang tua kita, sama-sama kita baca Al-Quran sama-sama dengan mereka, sama-sama kita memandang wajah mereka, sama-sama kita memandang Kaabah. Masya Allah, tu nikmat besar, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya panjang sekali tajuknya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Lebih kurang ada 4 benda dalam satu tajuk. Apa dia? Yang pertama, topik nak cerita sebenarnya membaca Quran secara berjemaah, baca Quran ramai-ramai. Itu nombor 1. Yang kedua, kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran secara berjemaah dan yang mendengar bacaannya. Kat situ ada 2 lah. Baca Quran ramai-ramai, apa kelebihan dia dan apa kelebihan orang yang mendengarnya. Dan yang keempat, serta menerangkan fadilat orang yang mengumpulkan jemaah tersebut, mendorong dan mengajak mereka ke arahnya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, malam ni kita ada tugas, ya. Tugas yang macam mana, ada homework lah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita kena cuba amalkannya. Saya cuba bacakan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau sempat, insya-Allah sempat, ya. Ketahuilah bahawa bacaan Al-Quran secara berjemaah adalah sunat. Baca ramai-ramai itu hukumnya sunat, berdasarkan dalil-dalil yang nyata dan amalan para salaf dan khalaf yang saling menyokong hal ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada beberapa penerangan nanti tentang bacaan Al-Quran secara beramai-ramai, tetapi yang tidak ada percanggahan oleh para ulama. Maksud baca Al-Quran secara beramai-ramai ini adalah secara tadarus lah, ya. Itu memang tidak dinafikan, ya. Mungkin ada seorang guru, tak semestinya guru, kadang-kadang sahabat-sahabat kita sendiri yang mungkin mahir Al-Quran, seorang baca, ramai dengar. Kalau ada salah kita betulkan, ya. Kemudian orang sebelah pula baca, habislah semua orang dapat baca. Itu yang dimaksudkan berjemaah. Dan ada jenis jemaah yang kedua, iaitu bila mana kita baca satu surah tu ramai-ramai sekali. Tapi yang itu ada adab
Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nanti kita akan cuba jelaskan ya. Jadi kadang-kadang memang kena baca ramai-ramai. Contohnya bila kita belajar. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kelas tafsir Al-Quran tuan guru kita Datuk Ustaz Abdul Rahim, kan dia baca, okey, saya baca dahulu kemudian kamu ikut. Macam bila kita ikut tu, itulah namanya baca Quran ramai-ramai. Tapi ada satu lagi keadaan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang memang kita baca tu ramai-ramai tapi baca lain-lain. Ni baca lain, ni baca lain, ni baca lain. Jadi itu maksudnya baca Al-Quran secara beramai-ramai. Jadi para salaf dan khalaf ya saling menyokong perkara ni. Maksudnya bagus ya. Disunatkan. Sebuah hadis sahih daripada Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabdanya, "Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Artinya, tiada satu kaum yang mengingati Allah melainkan mereka akan dinaungi para malaikat. Ya. Di sini keyword dia yadhkurunallah, mengingati Allah. Maksudnya bila ada satu kaum tu, satu kelompok tu sama-sama ingat Allah, zikir pada Allah, baca Al-Quran, sama-sama ingat Allah, melainkan mereka akan dinaungi para malaikat. Ya. Malaikat dia sama-sama dengan kita insya-Allah. Mereka dilimpahi rahmat, diturunkan ketenangan, sakinah ke atas mereka. Dan yang paling mahal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah menyebut nama mereka di sisi para malaikat ya. Sebab tu saya selalu ingatkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Pasti ada satu hadis yang hampir sama, tapi saya selalu ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Selalu kita ingat dalam diri kita, kalau kita tak ada jawatan, kita tak ada pangkat, kita tak ada gelar, kita ni bukan siapa-siapa, itu tidak mengapa ya. Kalaulah kita tidak dimuliakan oleh siapa-siapa, kita tidak dihormati siapa-siapa, itu tidak mengapa. Kerana apa? Yang paling penting adalah kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga hadis yang hampir sama daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Artinya, tidak berhimpun suatu kaum di dalam rumah Allah Ta'ala ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis pertama tadi tak sebut rumah Allah, hadis ini ada rumah Allah. Yang kedua, sambil membaca kitab Allah, Al-Quran, dengan bertadarus sesama mereka. Kalau hadis yang sebelumnya kata yadhkurunallah, ingat pada Allah, mungkin zikir, mungkin doa, mungkin Quran. Tapi hadis ini lebih spesifik, iaitu mereka berhimpun di rumah Allah, kemudian mereka baca Al-Quran sambil bertadarus. Apa maksud tadarus? Tadarus bererti sambil belajar di antara satu sama yang lain. Kita dengar dia baca, kalau dia salah, kita tegur. Kemudian sampai giliran kita salah, dia pula tegur ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak maklumkanlah ya, sebagaimana yang ramai juga tahu, di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka ni, yang berbahagia sahibul fadilah Datuk Ustaz ya, imam besar kita, ada buat kelas tadarus Al-Quran selepas solat subuh. Itulah contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Duduk sama-sama dalam rumah Allah, baca Al-Quran sama-sama, kemudian diperdengarkan kepada guru, kemudian guru mendengar bacaan kita, membetulkan bacaan kita. Ini adalah majlis yang kita kena cari tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Majlis macam ni kita kena cari sebelum kita mati ya. Dan siapa yang dah ada, saya dah ada majlis macam tu, saya dah berada dalam kelas macam tu, doa pada Allah supaya kita boleh kekal begitu sampai mati. Siapa yang dah ada, syukur pada Allah dan harap pada Allah boleh teruskannya sampai mati. Yang belum menjumpainya kena cari. Kena cari. Cari tu bila? Kena cari sekarang. Kena cari sebelum kita mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
melimpahkan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat buat kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat buat kita, dilimpahi rahmat, dinaungi para malaikat, dan Allah menyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam dunia ni macam-macam kita boleh cari, macam-macam kita boleh dapat. Tapi bila kita dapat majlis macam ni, kitalah orang yang sangat-sangat untung, ya. Boleh jadi kita kaya, kita ada harta, orang sebut-sebut, Masya Allah dia kaya, Masya Allah, Masya Allah dia senang, Masya Allah dia pandai, Masya Allah. Tapi itu semua kata-kata manusia kan, itu sebutan manusia. Tapi kalau kita dapat tu semua, tapi nama kita tak disebut oleh Allah, kita masih lagi orang rugi. Walaupun semua orang sebut-sebut tentang kebaikan kita, tapi yang kita nak cari, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nama kita disebut oleh Allah di sisi para malaikatnya. Muslim dan Abi Daud telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih melalui para perawi yang menepati syarat Al-Bukhari dan Muslim. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin min ashabi ma yujlisukum qalu jalasna nazkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil islam wa manna alaina bih faqal atani jibril alaihi salam fa akhbarani anna allaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halaqah. Satu hari Rasulullah keluar jumpa satu halaqah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bertanya, "Apa tujuan kalian duduk ni?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk mengingati Allah, ya, dan memujinya kerana dia memberikan petunjuk agama Islam dan menganugerahinya kepada kami." Jadi ingat pada Allah dan memuji Allah ada dalam Al-Quran, ya. Bila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, itu puji Allah, itu ingat Allah, ya. Bila kita sebut subhanalladzi, antara ayatnya wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ada pujian pada Allah, ada ingat pada Allah, ya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada aku dan memberitahu bahawa Allah Taala berbangga dengan kalian di hadapan para malaikah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, kita boleh kumpul dalam majlis, ingat pada Allah, puji Allah, baca ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berbangga dengan kita di hadapan para malaikatnya. Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Banyak lagi hadis lain mengenai perkara ini. Imam Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Sesiapa yang mendengar satu ayat kitab Allah, Al-Quran, maka ayat tersebut merupakan cahaya baginya. Walaupun bagaimanapun disebutkan bahawa isnad hadis ini dhaif, ya. Isnadnya dhaif. Cuma dekat sinilah petikan satu kata-kata yang menyebutkan bahawa itulah dia kelebihan kita mendengar Al-Quran. Tak rugi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak rugi orang yang dengar Al-Quran, ya. Yang ruginya kalau kita tak dengar Al-Quran dan kita dengar benda yang lain, ya. Tapi tak termasuklah benda lain tu kalau kita dengar ceramah agama, ya, tazkirah, tu tak mengapa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah tahu, ya, kita kena jaga anak-anak kita jangan leka sangat, jangan lalai sangat dengan hiburan, dengan muzik, dan mereka meminggirkan Al-Quran, ya. Mendengar Al-Quran tu saja dah dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Daud meriwayatkan bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu mempelajari Al-Quran bersama sekumpulan manusia yang membacanya beramai-ramai. Jadi disebutkan bahawa Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berhijrah ke Damaskus, ya, ke Syria, Dimashq. Kemudian dibuat halaqah Al-Quran di sana.
ramai sekali muridnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Disebutkan ramainya murid dia tu berjumlah 1,600 orang sekali belajar. Ya, halaqah dia tu yang belajar dengan dia ada 1,600 orang. Jadi macam mana belajar, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Diagihkan bagi setiap 10 orang ada seorang pelajar lain yang bagus yang dilantik sebagai mentor, ya. Jadi satu kelas 10 orang ada satu mentor, satu kelas 10 orang ada satu mentor. Jadi Imam Abu Darda radhiyallahu anhu dia akan keliling, dia akan tengok kelas macam tu. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Suasana macam tu sebenarnya kena hidup pada zaman-zaman di akhir zaman ni, ya. Di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah macam-macam berlaku kan, ya. Gejala maksiat dan sebagainya, maka eloklah kita tanamkan kecintaan pada Al-Quran pada anak-anak kita semua, insya-Allah. Kelebihan mempelajari Al-Quran secara berjemaah turut diriwayatkan daripada sekumpulan tokoh salaf, khalaf dan para qadi terdahulu, ya. Maksudnya belajar Al-Quran secara ramai-ramai ni memang disokong oleh mereka. Diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i, mereka berkata, orang yang mula-mula menganjurkan pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik ialah Hisham bin Ismail ketika kunjungannya terhadap Abdul Malik. Okay. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, muka surat yang ke-86 ada dua perenggan. Dua perenggan ni seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita sebut-sebut sebelum ni, ya. Tapi nanti akan dirad, akan ditolak semula oleh Al-Imam Nawawi. Tapi tak apa, kita dengar dulu apa yang dia kata. Berkenaan dengan riwayat Ibnu Abu Daud daripada Ad-Dhahak bin Abdul Rahman bin Arzab, beliau mengingkari pengajian tersebut dan berkata, aku tidak pernah melihat dan mendengarnya dalam keadaan aku sempat bertemu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu. Maksud beliau, aku tidak pernah melihat sesiapa pun yang melakukan begitu. Ya. Seolah-olah dia kata sebenarnya tak ada pun macam tu. Diriwayatkan daripada Ibnu Wahab. Ni perenggan kedua. Katanya, aku bertanya kepada Malik, apa pendapatmu dengan suatu kaum yang berhimpun kemudian membaca satu surah beramai-ramai sehingga khatam? Beliau mengingkari dan mencela perbuatan itu dengan berkata, bukan begitu yang dilakukan oleh orang terdahulu. Sebaliknya, yang dilakukan adalah seorang membaca di hadapan orang lain yang menyemaknya. Bukan baca serentak, tapi ada orang baca, ada orang yang semak. Jadi seolah-olah dua perenggan ni tak bersetuju dengan apa yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini. Tapi perenggan yang ketiga kata, pengingkaran daripada mereka berdua tadi bertentangan dengan pendapat salaf dan khalaf. Bila sebut salaf ni ulama-ulama yang terdahulu, dan khalaf ulama-ulama yang terkini lah. Terkini kena bukan kata yang zaman ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Khalaf pada zaman Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pada zaman itulah, ya, pada sekitar tahun 676 Hijrah. Maksudnya dengan kita ni dah 800 tahun lah. Khalaf yang ketika itu, dia kata bertentangan, ya, tak sama pun yang dikatakan oleh para ulama salaf dan khalaf serta apa yang dimaksudkan oleh dalil. Maka pandangan mereka ini, perenggan pertama dan kedua itu ditolak. Dan yang dipegang ialah cara tersebut disunatkan seperti yang telah dijelaskan. Yang disunatkan macam mana? Boleh baca Quran ramai-ramai. Tetapi bacaan Al-Quran dalam sebuah perhimpunan mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu diambil perhatian seperti yang telah kami kemukakan. Antara contoh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila baca start sama-sama, habis sama-sama. Tak naklah ada seorang baca laju, seorang baca perlahan, seorang. Yang kedua, tak boleh baca separuh-separuh. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kan, ada orang dia baca Yasin, baca surah Yasin ramai-ramai. Tiba-tiba, contohlah ya, bila baca tiba-tiba dia terbatuk ke, dia terbersin ke kan. Waktu tu orang baca walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Waktu tu dia terbatuklah. Lepas tu orang pun sambung fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dia pun tiba-tiba je fastabaqus sirat. Dia dah potong ayat kan. Jadi tak boleh lah. Dia kena tahu ada adabnya. Baca ramai-ramai betul, tapi tak semestinya bila dia dah tertinggal dia lompat je pada ayat berikutnya. Bukan macam tu ya. Kita kena sempurnakan ayat tersebut. Tak boleh separuh-separuh. Kena bacaan tu kena sama-sama jelas. Dan yang keempat, bacalah secara bertajwid. Tengok wakaf tidaknya secara betul.
Manakala berkenaan kelebihan, ini dah sampai bab yang keempat kan, kita dah cakap tadi, baca Quran sunat beramai-ramai, ya. Apa kelebihan baca Quran ramai-ramai, apa kelebihan dengar Al-Quran, dan sampai part ni adalah cerita tentang kelebihan orang yang mengumpulkan orang ramai untuk membaca Al-Quran. Ini tugas kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Inilah homeworknya saya nak bagi tahu. Banyak nas mengenainya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan adalah seperti pelakunya. Jadi apa homeworknya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Siapa-siapa yang dah berada dalam majlis ilmu, halaqah Al-Quran, dah ada kumpulan tadarus dan sebagainya, homeworknya adalah ajak orang lain. Ajak orang lain, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Setiap kali dia baca Al-Quran, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dah mati. Kalau kita mati, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan dia terus baca Quran, terus kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Artinya, demi Allah, seorang lelaki yang diberi petunjuk oleh Allah melalui kamu, dia kenal Al-Quran tu melalui kamu, dia datang kuliah ni disebabkan kamu, dia belajar Al-Quran tu disebabkan kamu, sebab kamu. Dalam hadis ni, kamu itu merujuk kepada Sayyidina Ali. Itu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah yang sangat bernilai, ya? Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ajak orang, ya. Dan banyak lagi hadis masyhur dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, ya. Ajak orang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, benda baik, ajak orang, ya. Itu akan jadi saham untuk kita di akhirat nanti. Sebenarnya bukan tunggu akhirat nanti, sebenarnya bila kita di alam barzah pun kita telah mendapat balasannya, insya-Allah. Dan akhirnya tidak syak lagi betapa besarnya ganjaran orang yang mengusahakan perkara demikian, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tahu ada orang yang masya-Allah mungkin dia tak boleh daripada sudut nak ajak orang, tak pandai, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contohlah, ya. Tapi dia ada duit, dia ada harta, lalu dia katakan, ya, saya nak sponsor satu kelas, ya. Biar orang mengaji di situ. Oh, Masya Allah. Maka itu punlah di antara salah satu cara untuk mengamalkan kelebihan menghimpunkan orang untuk sama-sama membaca Al-Quran, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati, ya, orang-orang, ya, yang memberi sumbangan, ya, yang dia mungkin dia tahu saya tak boleh nak buka kelas saya sendiri, tapi saya mungkin boleh infak daripada sudut harta. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang ramai saya tengok adalah orang-orang yang menaja sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Dia akan kata, saya tak boleh hafal Quran, anak-anak saya semua dah besar, ya, tapi saya nak sebahagian daripada harta saya diberikan ke arah itu, mudah-mudahan saya dapat berkatnya. Jadi Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu juga salah satu cara menghimpunkan orang supaya orang boleh baca Al-Quran ramai-ramai, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah dua perkara yang dapat kita pelajari pada malam ini. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah berkenaan membaca Al-Quran, tengok mushaf, ya, tengok hari-hari, baca hari-hari. Dan yang kedua, disunatkan kita baca ramai-ramai, duduk dalam kelas majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran pada tiap-tiap hari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah kami dalam kelas-kelas Al-Quran, ya Allah. Pertemukanlah kami dalam kelas-kelas Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kekuatan kepada kami agar dapat baca Al-Quran siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,